Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita di hampir 10 hari yang pertama dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Saya mendoakan penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kekuatan untuk masih meneruskan amal ibadat dan juga amal-amal ketaatan di bulan Ramadan yang berbaki ini. InsyaAllah pada episod hari ini saya akan jadikan ianya sebagai episod penutup tentang kisah ataupun perbincangan kita mengenai Bani Israel, Yahudi dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Alhamdulillah, seperti mana yang saya banyak kali sebut, bahawa Al-Quran yang mulia ini Allah banyak kali cerita kepada kita tentang siapakah Bani Israel, apa yang mereka lakukan dan kenapa mereka ini angkuh, dan apa kesan yang mana sampai hari ini kita dapat lihat hasil daripada tindakan mereka terhadap syariat yang Allah turunkan kepada mereka melalui nabi-nabi yang mana diutuskan kepada mereka. Dan nabi-nabi ini, apa yang mereka lakukan? Mereka bunuh. Yaqtulunal anbiya bighairi haqq, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan Bani Israel ini, mereka membunuh para nabi mereka bighairil haqq, tanpa kebenaran. Dzalika bima asaw, dan itulah apa yang mereka lakukan dan itulah kemaksiatan ataupun keterlaluan yang mereka lakukan. Pada episod hari ini saya ingin kongsikan bahawa oleh itu dalam episod ini adalah penutup, dan episod esok kita akan masuk tentang keberkatan Masjid Al-Aqsa, dan episod seterusnya dan juga tema yang seterusnya kita akan ceritakan tentang apa prinsip kita sebagai orang Islam yang mencintai pembebasan Masjid Al-Aqsa. Dan di akhir kembali 30 ini kita akan ceritakan tentang sejarah ataupun bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah ceritakan isu Palestin daripada A sampai Z dalam surah Al-Isra. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para nabi yang diutuskan kepada umat Islam, kebanyakannya mereka ini adalah tergolong dalam kalangan Bani Israel. Sebab apa? Wallahu ta'ala alam. Ini adalah takdir yang Allah telah tentukan. Tetapi nama-nama mereka ini juga banyak kali disebutkan dalam Al-Quran, dan mereka semua wajib kita percayai. Siapakah nama-nama Nabi Israel yang telah disebutkan Al-Quran? Contohnya, kita mula pada awal. Yang pertama sekali adalah Nabi Yaqub. Kenapa Nabi Yaqub? Sebab Israel itu adalah gelaran yang Allah berikan kepada Nabi Yaqub AS. Selepas Nabi Yaqub, anaknya, siapa nama anaknya? Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf tinggal di Palestin. Kemudian baginda dicampak ke dalam perigi. Kemudian baginda hidup di Mesir setelah diambil Raja Mesir sebagai hamba. Kemudian baginda masuk penjara. Kemudian baginda menjadi raja, dan akhirnya baginda ambil semua anak-anak Bani Israel ataupun semua ahli keluarga Israel, semua ahli keluarga Nabi Yaqub AS di Palestin, berpindah ke Mesir. Kemudian duduk di Mesir selama beberapa tahun. Kemudian mereka keluar dari Mesir dan pulang semula ke Palestin dengan bantuan siapa? Iaitu Nabi Musa AS. Selepas Nabi Musa, Nabi Daud, raja pertama yang ada dalam kalangan Bani Israel di Palestin. Kemudian sambung pula anaknya Nabi Sulaiman AS. Selepas Nabi Sulaiman, Yahya, Zakaria, Isa. Dan kalau ada yang tidak saya sebut lagi, boleh tulis komen di bawah. Jadi ini adalah nama-nama yang mana Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Dan menarik lagi, dan tahukah anda bahawa nama-nama Nabi yang saya sebutkan tadi, yang saya katakan bahawa kita semua wajib imani, orang Yahudi, orang yang mempercayai agama Yahudi, mereka juga mempercayai nabi-nabi yang kita semua percayai. Tetapi cara kita percayai nabi-nabi kita adalah berbeza dengan cara mereka percayai nabi-nabi mereka. Sebab apa? Sebab kita beriman apa yang Al-Quran cakap.
Dan apa yang Al-Quran cakap, semuanya adalah kebaikan berkenaan dengan Nabi-Nabi yang wajib kita percayai. Sebaliknya, orang Yahudi pula, mereka mempercayai Nabi-Nabi mereka melalui siapa? Melalui para rahib yang menulis kitab Taurat yang telah diselewengkan. Ada yang mengatakan bahawa kitab Taurat yang diturunkan, yang ada pada hari ini, walaupun ia telah diselewengkan, tetapi dalamnya masih ada lagi kebenaran. Maksudnya apa? Maksudnya kita tidak boleh mengkafirkan ataupun kita tak boleh tolak semua apa yang ada dalam kitab Taurat yang orang Yahudi percaya pada hari ini. Wallahu ta'ala alam. Tetapi adakah ia diselewengkan? Ya, ia diselewengkan. Ini adalah satu perkara yang pasti, dan Al-Quran telah memperakui perkara ini, yang mana Allah Ta'ala telah sebut minal ladzina hadu yuharrifunal kalima am mawadhi'i. Terjemahannya, di antara orang-orang Yahudi ada yang mengubah kalamullah, iaitu kata-kata Allah dalam wahyu yang diturunkan kepada mereka dari tempat dan maksud yang sebenar. Dan kalau InsyaAllah diizinkan oleh Allah Ta'ala, saya akan terbit buku Kembara 30. Saya akan kongsikan kepada anda terjemahan yang mana rahib Yahudi sendiri, mereka ini sendiri mengiktiraf bahawa kitab Taurat ataupun kitab suci Yahudi ini, mereka menulis bukannya duf'atan wahidah, bukannya menulis sekaligus, bahkan banyak generasi. Dan juga rahib itu juga mengatakan apa? Ini adalah terjemahan daripada kitab Taurat Yahudi ke bahasa Arab, dan saya akan terjemahkan anda kepada bahasa Melayu. Dan yang tulis ni adalah mukaddimah dalam Taurat itu, mukaddimah Taurat itu sendiri. Dan dia kata apa lagi? Penulis-penulis yang menulis Taurat ini, mereka juga terpengaruh dengan budaya yang mereka sedang hidup itu. Contoh, kalaulah penulis Yahudi itu, mereka sedang hidup di zaman ketika mana mereka dijajah oleh Rom, maka mereka akan tulis banyak perkara-perkara yang mungkin terpengaruh dengan budaya ataupun cerita-cerita dongeng yang diceritakan dalam budaya Rom. Ataupun sekiranya mereka ini dijajah ketika itu oleh penguasa Babylon, mereka mungkin tulis kitab Taurat yang mereka percaya itu, tapi ada dalamnya pengaruh budaya-budaya tentera Farsi dan juga masyarakat di sana ketika zaman itu. Oleh itu, apa yang saya ingin beritahu kepada anda, inilah beza cara kita beriman dengan para nabi Bani Israel dengan para nabi yang dipercayai oleh orang Yahudi. Kita mempercayai para nabi, mereka ini adalah orang-orang salihin, kullum minas salihin. Allah kata, mereka ini semua para nabi adalah dalam kalangan orang-orang yang soleh. Tetapi orang Yahudi, mereka mempercayai juga, tapi tidak semestinya orang-orang yang soleh. Sebelum saya pergi kepada part yang mana mereka ini percaya para nabi ini tak semestinya orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, saya ingin memberikan anda maklumat bahawa hakikat kenapa mereka menggunakan nama nabi sebagai nama negara mereka. Sebagai contoh, Israel, mereka menamakan haikal ataupun kuil yang mereka percaya itu sebagai haikal Sulaiman. Kenapa Sulaiman? Tak ada nabi nama lain juga. Sebab mereka percaya nabi-nabi tersebut. Ada dalam perancangan mereka nak buat King David punya taman. Kenapa King David? Sebab itu adalah nama David dalam bahasa orang putih. Dalam bahasa Melayu kita panggil Nabi Daud. Kenapa ada bintang Daud? Okey, bintang apa, David Star dan sebagainya. Sebab mereka menggunakan nama-nama nabi ini sebab mereka juga percaya bahawa nabi-nabi ini diutuskan oleh Tuhan kepada mereka. Tetapi berbeza dengan cara kita beriman. Mereka mempercayai nabi-nabi mereka, tetapi dengan cara yang boleh membawa kepada kita menyangka bahawa Nabi ini adalah orang jahat. Sebagai contoh, dalam kitab Taurat mereka ditulis bahawa Nabi Yaqub AS menipu abangnya dan juga menipu ayah dia. Dan ini ditulis dalam buku Book of Genesis. Dan juga dalam kisah yang telah saya ceritakan kepada anda, Nabi Yaqub bergusti dengan Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan kalah dan Tuhan berikan nama lain kepada Nabi Yaqub, iaitu nama Israel. Dan juga kalau tuan-tuan perempuan baca dalam kitab Taurat, berlaku pembunuhan besar-besaran oleh siapa? Oleh keluarga Yaqub AS dan anak-anaknya terhadap pembunuh Shechem. Pembunuhan yang mana melibatkan orang-orang yang tidak bersalah mati.
Dan juga kalau kita baca kisah Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf adalah orang yang handsome, orang yang cantik, orang yang soleh, pemerintah yang adil dan sebagainya. Kalau kita baca kitab Taurat, Nabi Yusuf merupakan orang yang menjadi orang tengah kepada Firaun dan juga penduduk Mesir. Dan juga Nabi Yusuf ini, dia melakukan apa sahaja yang Firaun suruh. Sampaikan Firaun sehingga menghambakan rakyat Mesir. Dan ia dilakukan ketika mana Nabi Yusuf masih hidup. Nabi Musa pula, Nabi Musa menolak seruan Allah Ta'ala, dan disebabkan Allah Ta'ala marah dengan Nabi Musa, isteri Nabi Musa dia buat tipu daya kepada Tuhan, iaitu kepada Tuhan yang mereka percayai, supaya Allah Ta'ala tak dapat untuk menghukum Nabi Musa AS. Ini adalah contoh-contoh yang mana yang mana telah diceritakan dalam kitab-kitab Taurat, dan kita dapat lihat bahawa cerita-cerita ini boleh membawa kepada sangkaan bahawa nabi-nabi yang kita percaya bukanlah orang-orang yang soleh pun. Dan ada kajian yang dilakukan oleh guru saya dalam bukunya Dudur Al-Irhab Al-Yahudi fil Asfal Qadim, akar keganasan Yahudi yang terdapat dalam Taurat, yang mana beliau Syekh Shalih Al-Khalidi keluarkan cerita-cerita yang mana membawa kepada keganasan, yang membawa kepada ketidakadilan, yang membawa kepada bahawa orang Palestin tak ada harga pun, tak ada makna pun, yang ada dalam kitab Taurat, dan dia tulis dan disyarahkan. Benda ni ada, dan saya tak nak kongsikan kepada anda perkara ini sebab kita boleh jadikan ini sesi yang lain. Tapi inilah berbezanya cara kita beriman kepada para nabi Bani Israel dan juga cara Yahudi beriman dengan para nabi mereka. Kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan para nabi Bani Israel, sebagai contoh Nabi Yaqub, apa Allah kata? Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwwah wal kitab wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan kami kurniakan kepada Ishaq dan juga Yaqub, dan kami jadikan dalam kalangan keturunan orang-orang yang berpangkat nabi yang menerima kitab agama, dan kami berikan balasan baik di dunia, sesungguhnya pada hari akhirat dari dalam kalangan orang yang soleh. Itu Nabi Yaqub. Okey. Contoh yang lain kita bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata Allah? Qala ja'alni 'alal khazainil ard inni hafizun alim. Nabi Yusuf berkata, jadikanlah aku pengurus pendaharaan di kerajaan Mesir. Sesungguhnya aku ini adalah orang yang pandai menjaga dan pandai mentadbir. Bagaimana Allah sifatkan Nabi Yusuf dalam Al-Quran. Tapi dalam kitab Yahudi, kitab Taurat, macam mana? Yang saya sebutkan tadi, Nabi Yusuf sebagai orang tengah antara Firaun yang zalim, yang jahat, yang penindas itu kepada Bani Israel. Nabi Musa pula, apa kata Allah? Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih kamu melebihi umat manusia yang ada dalam zamanmu dengan membawa perutusanku, dengan kalamku, dengan kata-kata aku. Oleh itu terima sajalah apa yang aku kurniakanku, dan aku jadikanlah dirimu dalam kalangan orang-orang yang bersyukur. Dalam Nabi Daud, apa yang yang Allah kata? Wasbir ala ma yaqul wadhkur abdana Daud dzal aidi innahu awwab. Bersabarlah wahai Muhammad terhadap apa sahaja yang mereka katakan, dan ingatlah akan hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya ia sentiasa rujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Nabi Daud. Apa kata Nabi tentang Nabi Sulaiman pula? Wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amri ila al-ardh allati barakna fiha. Dan kami mudahkan Nabi Sulaiman ini angin kencang yang kuat. Dalam ayat ini Allah ingin beritahu Allah memuliakan Nabi Sulaiman dengan memberi mukjizat. Dan kita tengok contoh dalam Nabi Zakaria dan juga Nabi Yahya, di mana firman Allah Ta'ala, wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa kanu lana khashi'in. Apa Allah kata? Dan kami perkenankan doanya, dan kami kurniakan kepadanya Yahya, dan kami memperelokkan keadaan isterinya, dan kami sungguhnya mereka sentiasa berlumba-lumba mengerjakan ibadat kebaikan dan sentiasa berdoa dengan penuh harapan dan gerun takut. Dan juga Nabi Isa,
waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan ia menjadikan daku sebagai seorang yang berkat di mana sahaja aku berada, dan diperintahkan daku mengerjakan sembahyang dan memberi zakat selagi mana aku hidup. Jadi ini Al-Quran memuliakan para Nabi Bani Israel. Jadi walaupun kita katakan bahawa sebelum episod-episod ini Bani Israel banyak dalam kalangan mereka orang yang jahat, orang yang zalim, penindas, dan banyak lagi kisah-kisah yang lain yang mana memberikan kita gambaran bahawa Bani Israel ini kebanyakan mereka ni adalah orang yang sentiasa melakukan perkara-perkara yang mendatangkan laknat dan juga kemarahan Allah Ta'ala. Ketahuilah bahawa dalam kalangan Bani Israel ada juga para Nabi, ada juga orang-orang yang soleh. Laisu sawa'a min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Allah kata apa? Bani Israel bukannya semuanya sama. Dalam kalangan mereka ada yang bangun mendirikan amal ketaatan, membaca Al-Quran dan kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi, tapi dalam episod kali ini saya ingin tekankan bahawa orang-orang Yahudi mereka menggunakan nama Nabi-Nabi Bani Israel, hakikatnya mereka tak layak pun untuk menggunakan nama-nama tersebut. Mereka menamakan nama negara mereka dengan Israel. Hakikatnya mereka tak layak pun menggunakan nama Israel. Sebab Israel adalah orang yang mulia, orang yang bersih daripada segala penindasan dan juga kezaliman. Mereka menamakan mereka punya kuil sebagai Haikal Sulaiman. Sebenarnya mereka tak layak pun untuk claim benda tu. Sebab kalau Nabi Sulaiman masih hidup, adakah Nabi Sulaiman akan reda apa yang dilakukan oleh anak cucu Bani Israel hari ini, menindas orang Palestin, merobohkan rumah orang Palestin dan sebagainya. Dan mereka menamakan mereka punya projek sebagai Haikal Sulaiman. Sangat tak masuk akal. Dan juga mereka menamakan banyak lagi projek-projek mereka dengan nama-nama Nabi dan sebagainya. Ketahuilah bahawa mereka sebenarnya tak layak pun untuk menggunakan nama-nama Nabi yang mana kita semua percayai dan kita semua beriman bahawa mereka semua ni adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh dan sebagainya. Ini sahaja perkongsian saya pada hari ini. Kita jumpa esok, insya-Allah. Esok kita akan masuk tajuk yang baru, iaitu tajuk yang sangat menarik mengenai dengan bagaimana Allah memuliakan bumi Palestin dengan kisah-kisah dan juga hikayat dengan kisah-kisah para nabi, perjuangan dan juga penuh dengan pengajaran dan juga perkara-perkara yang kita dapat belajar. Kita jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.